Baik, terima kasih Is untuk pagi ini, dan pastinya hari ini kita akan memberi satu kemas kini berkaitan dengan berita palsu dalam pastikan sahih edisi khas sempena dengan COVID-19 ini, untuk kita memberi gambaran bahawa berita palsu masih lagi menular tak kala kita cuba mengekat ataupun mengekang virus COVID-19 untuk terus menular, tapi kita juga cuba mengekang berita palsu yang cuba disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Baik, kita mulakan dulu dengan pemakluman berita palsu oleh KKMM. Ini adalah kenyataan rasminya. Baik, kita mulakan dulu. Ada 3 berita palsu yang perlu kita beri penekanan. Adalah yang pertama, kalau anda boleh saksikan di kaca TV anda ketika ini, Hospital Pakar Sultan Fatimah HPSF Muar menafikan bahawa terdapat staf di hospital berkenaan positif COVID-19. Dan yang kedua, pengarah Hospital Selayang menafikan pihaknya ada menerima sumbangan sebanyak 160,000 untuk pembelian ventilator. Baik. Dan yang ketiga, KKM menjelaskan bahawa berita tentang bantuan perubatan untuk Hospital Kuala Lumpur HKL sebenarnya adalah inisiatif NGO. Ini adalah kerana banyak salah faham berkaitan dengan sumbangan ini, dan kita akan perincikan satu persatu apa yang tular dan apa yang sahihnya di sini. Baik, untuk itu kita terus dulu untuk kita melihat kepada kes COVID-19 di Malaysia. Ini adalah kawasan zon merah. Kalau anda boleh saksikan, ini adalah 11 kawasan yang disenaraikan ataupun diisytiharkan sebagai zon merah, bermula di Lembah Pantai dan terakhir sekali adalah di Kinta. Dan ini adalah zon merah. Pastinya anda perlu mengikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam tempoh PKP ini. Baik, ini adalah anda boleh saksikan Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Selangor, ada di Johor Bahru, Keluang, Gombak, Setiawangsa sehinggalah ke Perak di kawasan Kinta sendiri. Dan ini adalah kawasan zon hijau. Walaupun kawasan ini diisytiharkan sebagai zon hijau, namun tidak bermakna anda yang berada di daerah atau kawasan di negeri terbabit, anda tidak perlu ikut peraturan PKP. Anda tetap kena mengikut peraturan PKP walaupun anda berada di zon bebas COVID-19. Jadi sila berhati-hati dan terus ikut peraturan PKP yang telah pun dikeluarkan sehingga 14 April ini. Baik, kita terus teliti satu persatu maklumat berita palsu yang dikongsikan, dan ini adalah yang menariknya adalah berkaitan dengan tiada bukti bahawa bawang putih boleh mencegah daripada jangkitan COVID-19. Baik, tidak ada bukti yang jelas, tiada bukti saintifik yang mengatakan bahawa bawang putih dapat menghilangkan ataupun merawat COVID-19. Ini adalah tangkap layar yang tersebar. Jadi, berdasarkan semakan dan penelitian MCMC, laman tersawang rasmi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, menyatakan bahawa tiada bukti bahawa bawang putih boleh mencegah manusia daripada dijangkiti COVID-19. Baik, simpan bawang putih untuk anda masak ketika tempoh PKP ini. Baik, seterusnya, dakwaan terdapat arahan daripada KPN supaya tidak berada di atas jalan raya selepas jam 6 petang sehingga 7 pagi. Ini juga maklumat yang sering kali disalah tafsir dan juga ditularkan, walaupun berulang kali kita nyatakan kepada anda bahawa ini adalah berita palsu dan anda tidak patut panjangkan atau menerima secara bulat-bulat berkenaan dengan berita ini. Dan MKN sekali lagi, Majlis Keselamatan Negara dengan tegasnya menegaskan bahawa berita ini adalah tidak benar. Dan berikut kita kongsikan kawasan Batu Pahat diisytiharkan sebagai zon merah. Sekali lagi kita patah balik kepada laman web tadi. Ini adalah senarai zon merah yang dinyatakan. Tidak ada nama Batu Pahat di sini, maka kenyataan tersebut adalah palsu. Jadi tolong pastikan anda menyebarkan ataupun memanjangkan mesej ini. Masih lagi ada kesempatan untuk anda, sekiranya anda sudah pun forward ataupun panjangkan kepada rakan-rakan, masih lagi sempat untuk anda menarik balik kenyataan ini kerana ia telah pun disahkan palsu oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan berikutnya, masih lagi berkenaan dengan pembelian barangan keperluan semasa COVID-19 juga adalah palsu. Baik, ini adalah tangkap layar yang saya boleh kongsikan kepada anda. Baik, dekat sini mengatakan bahawa dalam tangkap layar berkenaan terdapat SOP pembelian barangan keperluan harian semasa COVID-19 oleh KKM. Dan sebenarnya KKM menafikan pengeluaran sebarang prosedur operasi standard ataupun SOP pembelian barang keperluan harian ketika negara sedang memerangi COVID-19 ketika ini. Baik, maklumat lanjut anda boleh saksikan di sebenarnya.my. Dan seterusnya, masih lagi berkaitan dengan sumbangan. Ini terkesan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di mana ada kenyataan menyatakan bahawa poster di BKL memohon sumbangan barangan asas kepada penghuni PPR atau PPR adalah palsu. Baik, saya yakin dan percaya ketika mana kita dalam kesempitan ataupun dalam kegusaran dalam menghadapi wabak COVID-19, ramai pihak yang mengambil kesempatan untuk menyebarkan berita palsu seolah-olah menjadikan hero diri mereka itu dengan mengeluarkan kenyataan bahawa mereka ingin mendapatkan sumbangan dan sebagainya. Tapi tolong pastikan segala maklumat berkaitan dengan nombor akaun dan juga maklumat berkaitan dengan peminta derma itu adalah disahkan oleh pihak-pihak berkuasa.
Baik, seterusnya kita lihat masih lagi berkenaan dengan dakwaan. Di sini adalah berkaitan dengan dakwaan pesakit positif COVID-19 lari dari Hospital Pulau Pinang juga telah disahkan palsu, dan ini adalah tangkap layarnya kita kongsikan. Kalau kita melihat kepada tangkap layar yang dipanjangkan ini, maklumatnya lengkap seperti yang anda dapat lihat, kenderaan yang digunakan, nombor kad pengenalan, alamat mengikut kad pengenalan. Kalau saya melihat ini, tanpa melihat kepada portal sebenarnya.my, sudah tentu saya juga akan percaya. Namun sebenarnya, menurut JKN Pulau Pinang, Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang, berita tersebut adalah palsu. Jadi saya pasti sejak semalam, ramai yang sudah mula memanjangkan mesej ini. Jadi tolong jangan panik kerana berita berkenaan sama sekali tidak benar, dan tolong henti sebar berita palsu. Baik, seterusnya, kita lihat apa yang dikongsikan oleh sebenarnya.my adalah berkenaan dengan penipuan kutipan sumbangan ataupun derma berkaitan dengan COVID-19 di Pulau Pinang. Masih lagi di Pulau Pinang, tapi kali ini berkaitan dengan kutipan sumbangan. Tadi kita kongsikan di DBKL. Kini di Pulau Pinang masih lagi berkenaan dengan tangkap layar. Kalau kita melihat kepada trend penipuan di sosial media, rata-rata menggunakan platform WhatsApp untuk mereka menyebarkan berita palsu. Jadi tolong berhati-hati, dan JKNP sekali lagi menegaskan bahawa jabatan atau pihak hospital tidak pernah melantik atau mewakilkan siapa-siapa atau mana-mana pihak bagi tujuan mengutip sumbangan atau derma untuk keperluan barisan hadapan petugas hospital, pesakit serta keluarga pesakit COVID-19 daripada orang awam. Baik, jelas dinyatakan itu tidak pernah melantik. Baik, seterusnya berkaitan juga dengan hospital. Ini yang mula tular semalam berkaitan dengan Hospital Teluk Intan. Kalau semalam kita kongsikan kepada anda berkaitan dengan hospital di Keluang yang sudah ditutup, kini dibuka semula dan sebagainya, terus mencetuskan reaksi pelbagai pihak. Dan kini pula di Pulau Pinang, di Perak, Hospital Teluk Intan hanya ditutup sementara bagi proses pencucian dan nyakuman ataupun disinfection kerana ada staf di Hospital Teluk Intan yang dikatakan positif COVID-19. Baik, dan kenyataan itu adalah tidak benar kerana ini dikeluarkan sendiri oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, kita terus saja kita meneliti laman web sebenarnya.my apa mesej yang tular yang telah disahkan palsu oleh pihak MCMC, dan kita terus melihat kepada mesej meminta orang ramai tidak keluar rumah kerana penularan wabak COVID-19 memuncak adalah palsu. Betul, kita dalam perintah kawalan pergerakan ketika ini, namun tidak ada sebarang arahan untuk anda sebenarnya tidak boleh keluar rumah langsung. Hanya keluar ketika mana perlu untuk membeli barang keperluan dan juga hal-hal kecemasan sahaja. Baik, kalau anda melihat mesej yang ditularkan ini dalam berbahasa Inggeris ini mengatakan bahawa anda tidak boleh keluar ke rumah untuk beli barangan keperluan sekalipun. Jadi KKM dalam pada itu terus menegaskan dan juga memaklumkan kepada orang awam bahawa sebaran mesej tersebut adalah palsu. Baik, seterusnya kita ingin melihat kepada kenyataan berikutnya, masih lagi berkaitan dengan sumbangan barangan keuangan bagi kegunaan Hospital Sultanah Aminah dalam menangani COVID-19. Saya melihat hospital menjadi sasaran kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan berita palsu, tapi ini adalah penerangan berkaitan dengan apa yang ditularkan sejak semalam. Dan kalau kita melihat perincian yang dikongsikan di sini, pihak pengurusan hospital mengambil maklum bahawa kenyataan tular di media sosial ini dan juga sumbangan dengan itu, sehubungan dengan itu, siasatan lanjut telah dijalankan dan pihak hospital mendapati bahawa kenyataan dan nombor akaun yang tertera adalah benar dan didaftarkan atas nama ahli lembaga pelawat HSAJB. Baik, ini adalah berita yang dikongsikan oleh pengarah hospital sendiri, dan walau bagaimanapun pihak hospital akan sentiasa mengemaskini dan juga memastikan tindakan murni ini tidak disalahguna oleh pihak-pihak lain untuk kepentingan peribadi mereka. Baik, kita terus saja ke Facebook sebenarnya. Selain daripada portal rasmi sebenarnya.my, sebenarnya.my juga ada laman rasmi Facebooknya. Ini berkongsi tentang berita palsu. Kalau kita dapat lihat satu persatu di sini, banyak juga dikongsikan berkaitan dengan MCMC. Dan kita berkongsi tentang juga di Facebook, ramai yang juga menyasarkan bahawa mereka berkongsi tentang jualan ubat-ubatan yang boleh merawat COVID-19. Kalau tadi kita kongsikan berkenaan dengan bawang putih, namun di Facebook adalah berkaitan dengan ubat-ubatan yang dikatakan berkaitan yang boleh merawat COVID-19. Dan sehingga kini kita masih lagi tiada vaksin yang boleh merawat. Jadi sila berhati-hati dan juga tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengambil kesempatan yang mengatakan bahawa ada menjual ubat yang berkaitan dengan COVID-19. Baik, seterusnya
Gambar ahli parlimen tidak memakai topeng muka dalam tempoh PKP COVID-19 ini juga tular semalam berkaitan dengan gambar ini. Dan kalau anda dapat melihat gambar ini dengan jelas, sudah tentu gambar ini adalah gambar yang lama, sudah pun ditularkan semula. Anda dapat lihat di sini, saya makan mendapati bahawa gambar tersebut adalah dibuat naik pada tahun 2018. Tidak ada sidang media seumpamanya dijalankan. Kalau anda dapat lihat sidang media yang kami siarkan setiap hari berkaitan dengan perkembangan COVID, baik daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan juga Ketua Pengarah Kesihatan, semuanya tidak ada menggambarkan keadaan yang crowded ataupun ramai seperti ini. Baik, seterusnya ini yang berkaitan semalam telah pun dikongsikan oleh ramai pihak berkenaan dengan PKPD. Selama ini kita mendengar PKP, tapi hari ini PKPD ataupun Perintah Kawalan Pergerakan dikawal ataupun ditahadkan ini adalah dikuatkuasakan di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang Johor. Dan ketika ini Keluang Johor ditutup sepenuhnya kepada orang luar dan orang dalam Keluang sendiri tidak dapat keluar kerana terdapat kes, 83 kes positif di sini. Kalau dapat lihat kenyataan, KKM telah mengesahkan terdapat 83 kes positif jangkitan COVID-19 di daerah Keluang Johor, dan daripada 83, 61 kes adalah melibatkan di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang Johor. Jadi semua segala keperluan makanan akan dihantar oleh pihak JKM dalam tempoh PKPD ini. Baik, kalau kita dapat lihat di sini juga laporan daripada Berita Harian, anda boleh saksikan di sini 3,570 penduduk Simpang Renggam diperintah berkurung dalam rumah. Maka mereka bukan lagi tertakluk kepada PKP, kini tertakluk di Perintah PKPD. Baik, itu saja. Dan seterusnya kalau kita lihat adalah di Facebook Kementerian, ini juga telah dikongsikan oleh rakan penyampai saya di SPM. Perintah PKP dilanjutkan sehingga 14 April, bukan sehingga 1 April ini saja. Jadi tolong pastikan anda mengikut segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, pihak polis, pihak kerajaan dan juga semua yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan kita sepanjang tempoh PKP ini. Baik, tugas untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 bukan sahaja kepada pihak kerajaan, namun tertakluk kepada diri sendiri. Kita yang perlu menjaga diri dan juga kekal berada di rumah selain daripada mereka yang terpaksa bekerja di bawah terma essential services ataupun di bawah terma perkhidmatan penting kepada kerajaan. Baik, itu saja laporan yang kita boleh kongsikan kepada anda untuk setakat ini, dan teruskan bersama saya sekitar jam 2 suku di saluran Berita RTM dan petang ini di saluran yang sama. Pastikan sahih dalam segmen Sudut Pandang. Jadi terima kasih kerana menonton dan tolong jangan sebar berita palsu. Pastikan sahih sebelum kongsi. Assalamualaikum.